Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana minggu ini kita dapat juga meneruskan pengajian kita ini secara online. Mudah-mudahan walaupun secara online, mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah kurniakan kefahaman daripada pengajian kita ini, insya-Allah. Baik, hari ini kita sambung pengajian kita pada surah Yasin ayat yang ke-22. Mari kita bacakan dahulu ayatnya beramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Terjemahannya, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Baik, sedikit penjelasan. Ayat ini mengandungi kata-kata lelaki yang datang nak menasihati penduduk kampung tu. Baik, mari kita ulang kaji sikit. Surah Yasin daripada ayat yang daripada muka surat kedua tu menceritakan tentang penduduk kampung yang diutus oleh Allah 3 orang rasul. Tapi mereka tidak mahu mendengar ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut. Para rasul tersebut mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka menolak. Bahkan mereka ni mengancam untuk membunuh para rasul tersebut. Lalu datanglah seorang lelaki dari hujung kota. Dari jauh dia datang bergegas-gegas untuk menasihati penduduk kampung ni. Dia mengajak penduduk kampung tu untuk ikut apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Kemudian dia menyatakan hujah-hujah kenapa kena ikut para rasul tu. Antaranya ialah dia kata kepada penduduk kampung tu, kenapa aku nak menyembah Tuhan-Tuhan selain daripadanya? Dulu zaman dahulu, zaman-zaman dahulu, sebahagian manusia mereka ni menyembah banyak Tuhan, sedangkan Tuhan yang benar hanyalah satu sahaja. Baik, jadi lelaki ni menasihati penduduk kampung tu. Lelaki ni kata, kenapa aku nak sembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang Maha Pemurah, yang mana kalaulah andai kata Allah menghendaki sesuatu yang buruk berlaku kepadaku, nescaya berhala tu tidak boleh nak buat apa-apa. Nescaya tu tak boleh nak tolong. Nescaya tu tidak boleh nak beri manfaat, kerana berhala tu hanya batu saja. Tak ada manfaat, tak ada mudarat pun. Dan kalaulah Allah menimpakan sesuatu mudarat kepadaku, maka berhala itu tidak dapat nak menyelamatkanku. Baik, ini hujah yang dikatakan oleh lelaki tu kepada penduduk kampung tu. Kemudian apa yang berlaku kepada lelaki ni? Baik, lelaki ni nanti dia akan dibunuh oleh
penduduk kampung tu. Baik, begitulah yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Orang-orang yang tidak mahu mengikut ajaran-ajaran yang sesat ni, ajaran-ajaran yang salah ni, orang-orang yang tidak mahu mengikut ajaran sesuatu penduduk, biasanya pada zaman dahulu mereka ni dibunuh, mereka ni akan didera, sebagaimana dahulu telah berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni telah dibakar hidup-hidup kerana Nabi Ibrahim tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa, mengikut ajaran-ajaran raja pada ketika itu. Baik, mudah-mudahan kita tidak jadilah seperti orang penduduk kampung yang degil, tidak mahu beriman, tidak mahu beramal dengan ajaran yang benar ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang sentiasa beramal dengan amalan-amalan yang benar bersandarkan Al-Quran dan hadis. Baik, mari kita bincangkan word by wordnya. Baik, perkataan yang pertama, a'attakhidhu, terjemahannya adakah aku mengambil. Baik, ada dua patah perkataan di sini. Perkataan yang pertama, kat situ terjemahannya adakah, dia adalah haraf istifham. Orang Melayu panggil haraf tanya. Kita nak tanya orang tu, adakah kau Ali? Dalam bahasa Arab, a'anta Ali? Adakah kau orang Malaysia? A'anta Malizi? Adakah kau orang Arab? A'anta Arabi? Adakah ini jubah saya? Hazihi jubbati? Baik, ulang lagi sekali. Terjemahannya adakah, dia adalah haraf tanya. Seterusnya, attakhidhu, terjemahannya aku mengambil. Ini fi'il mudhari'. Mari kita ulang kaji sikit. Mudhari' ni maksudnya perbuatan yang sedang berlaku. Perbuatan tu tak ada telah. Kemudian fi'il ni pula perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi dipanggil fi'il. Kalau perbuatan itu tidak ada ganti nama diri, orang Arab panggil masdar. Baik, ganti nama diri, aku kat situ tersembunyi. Aku sebenarnya dalam bahasa Arab ana. Aku sebenarnya dalam bahasa Arab ana. Baik, ana ataupun ya mati. Aku sebenarnya dalam bahasa Arab ana ataupun ya mati. Kat sini aku tersembunyi, tapi ada tanda. Tanda dia ialah huruf hamzah tu. Baik, hamzah dekat depan tu ialah tanda fi'il mudhari' dan juga tanda ganti nama diri aku. Kita selalu baca usolli. Usolli ada hamzah. Kalau ada hamzah dekat fi'il mudhari', itu tanda ganti nama diri aku. Usolli maksudnya aku solat. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Baik, seterusnya, perkataan yang berikutnya ialah min, terjemahannya dari. Ini adalah haraf jar. Orang Melayu panggil haraf baris bawah. Baik, mari tengok dalam ayat tadi perkataan min. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'attakhidhu min dunihi alihah, mengapa aku mengambil Tuhan selain daripada dia. Baik, kat situ perkataan min. Perkataan selepas min, perkataan selepas min, duni. Duni tu hujungnya berbaris bawah sebab min tu. Ulang lagi sekali, perkataan duni hujung dia ni baris bawah kerana min. Kalau min tu tak ada, kita kena baca baris lain. Kita kena baca duna ataupun dunu. Baik, seterusnya dunihi. Dunihi terjemahannya selain dia. Selain dia ataupun ada dua patah perkataan. Perkataan yang pertama, duni isim. Duni tu adalah isim. Kemudian hi tu ganti nama diri melekat. Baik, orang Arab kata isim, ganti nama diri kalau selepas isim mestilah ganti nama diri melekat. Baik, mari kita ulang kaji sikit tentang ganti nama diri. Ganti nama diri dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ulang lagi sekali.
Ganti nama diri dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama, ganti nama diri melekat, orang Arab panggil domir muttasil. Domir muttasil. Kemudian tak melekat, orang Arab panggil domir munfasil. Seterusnya domir tersembunyi. Tersembunyi orang Arab panggil domir mustatir. Ulang lagi sekali, melekat muttasil, tak melekat munfasil, tersembunyi mustatir. Baik, setiap ganti nama diri ini dia ada tempat-tempat yang tempat-tempat dia lah. Yang pertama, domir melekat. Ganti nama diri melekat ni digunakan kalau selepas isim atau selepas fi'il atau selepas haraf. Senang cerita, ganti nama diri melekat ni dia digunakan kalau dia duduk kat belakang. Baik, kalau tak melekat digunakan kalau duduk dekat depan ayat, kalau dia jadi subjek. Baik, yang tersembunyi, ganti nama diri tersembunyi pula digunakan kalau jadi pelaku. Baik, mari kita tengok contoh supaya lebih jelas. Baik, kita tengok ganti nama diri melekat dahulu. Ganti nama diri melekat digunakan kalau selepas isim, selepas fi'il atau selepas haraf. Contohnya, buku dia. Baik, kat sini selepas isim, kena guna ganti nama diri melekat. Yang ni, aku suka dia. Yang ni selepas fi'il. Untuk dia, yang ni selepas haraf. Baik, semua ganti nama diri dia kat sini, kita kena guna ganti nama diri melekat. Baik, kalau tak melekat, kita guna kalau jadi subjek. Subjek ni ialah isim dekat awal ayat yang bukan pelaku. Isim ganti nama diri tu dia duduk dekat awal ayat, dia bukan pelaku, maka dia akan jadi subjek. Contohnya, dia adalah pelukis, dia orang Malaysia. Baik, orang Malaysia ni bukan perbuatan, jadi dia ni bukan pelaku. Ganti nama diri kalau duduk kat depan, kalau bukan pelaku, maka automatik dia jadi subjek. Baik, kalau pelaku contohnya, dia telah lukis, yang ni kena tersembunyi lah. Dia datang. Baik, datang ni perbuatan. Dia ni yang melakukan perbuatan tu. Dia kat sini pelaku. Jadi ganti nama diri dia kat sini kena tersembunyi. Baik, mari kita tengok terjemahan contoh ayat ni dalam bahasa Arab. Baik, kita terjemah. Okey. Tadi kita kata ganti nama diri kalau duduk dekat belakang, duduk selepas isim, selepas fi'il, selepas haraf, maka kita kena guna ganti nama diri melekat. Baik, mari kita tengok terjemahan. Buku dia dalam bahasa Arab kitabuhu. Aku suka dia, uhibbuhu. Untuk dia, lahu. Baik, hu ni ialah ganti nama diri melekat. Digunakan hu sebab dia duduk kat belakang. Dia duduk selepas isim, selepas fi'il dan selepas haraf. Kalau ganti nama diri duduk dekat depan ni, yang ni kena guna ganti nama diri tak melekat. Contohnya, dia adalah pelukis. Dalam bahasa Arab, huwa rasim. Huwa maksudnya dia, rasim ni maksudnya pelukis. Perkataan adalah ni duduk dekat tengah-tengah ni, dia tersembunyi. Baik, yang bawah, dia orang Malaysia. Dalam bahasa Arab, huwa Malizi. Baik, dia ni duduk dekat depan ayat, dia kat sini bukan pelaku. Kalau bukan pelaku, automatik jadi subjek. Kalau subjek, kena guna ganti nama diri tak melekat. Baik, kalau pelaku, kalau dia duduk kat depan tapi pelaku, macam mana nak tahu pelaku ke subjek? Tengok dalam ayat tu ada perbuatan tak. Baik, lukis ni perbuatan, datang ni perbuatan. Dia kat sini ialah yang melakukan perbuatan tu, jadi pelakulah. Kalau pelaku, kena tersembunyi. Tersembunyi dekat dalam kalimat yang mana satu ni. Baik, dia kat sini tersembunyi dekat dalam perbuatan tu, dekat dalam fi'il. Baik, contoh yang pertama, dia telah lukis. Dalam bahasa Arab dia telah lukis rosama. Dia datang yahduru. Baik. Okay, ganti nama diri ni bila dia tersembunyi dekat dalam fi'il kan. Baik, fi'il tu ada madi, ada mudhari', ada amar. Baik, setiap jenis fi'il tu dia punya tanda ganti nama diri dia tersembunyi tu tak sama. Baik, ulang lagi sekali. Dia kat sini pelaku.
Kalau pelaku kena tersembunyi. Baik, ganti nama diri dia ni tersembunyi dekat dalam fi'il. Fi'il pula ada yang madi, ada yang mudhari'. Baik, setiap fi'il tu ada dia punya tanda ganti nama diri tersembunyi. Ganti nama diri dia ni tersembunyi, tapi ada tanda dia. Baik, kalau dekat fi'il madi, tandanya ialah hujung fi'il madi tu baris atas, tak ada tambah apa-apa. Kalau dia dekat fi'il mudhari', tandanya ialah huruf ya. Baik, ya ni hanya sekadar tanda sahaja. Sekarang ganti nama diri dia ni kita anggap sebagai ganti nama diri yang tersembunyi. Kenapa dia tersembunyi? Kerana dia pelaku. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Minggu lepas kita dah bincang tajuk ni lah, tapi minggu lepas kita fokus dekat aku kan. Hari ni kita fokus dekat ganti nama diri dia. Baik, mari kita tengok contoh ganti nama diri dia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Khalaqal insana min 'alaq. Terjemahannya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baik, ulang lagi sekali terjemahan kat situ. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baik, perkataan dia kat sini duduk di depan ayat. Dia kat sini duduk di awal ayat. Baik, menciptakan ni perbuatan. Baik, kat sini dia duduk di awal ayat, barangkali dia subjek. Tapi kat sini ada perbuatan. Kat sini menciptakan ni perbuatan. Dia kat depan tu bukan subjek. Dia kat depan tu pelaku. Kalau pelaku kena tersembunyi. Baik, kat sini dia telah menciptakan. Dalam bahasa Arab, khalaqa. Baik, khalaqa ialah fi'il madi. Fi'il madi ni kalau hujung baris atas tak ada tambah apa-apa, hujungnya baris atas tak ada tambah apa-apa, itu tanda ganti nama diri dia. Dia kat situ fungsinya adalah pelaku, maka dia tu kena tersembunyi. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terjemahannya, dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Baik, kat sini ada perkataan dia di awal ayat. Dia mengetahui, dia tu adalah pelaku. Dia tu pelaku, bukan subjek. Kalau pelaku kena tersembunyi. Baik, kat situ perkataan dia tersembunyi dekat dalam kalimat ya'lamu. Tapi ada tanda. Tandanya ialah huruf ya. Baik, kat sini perkataan fi'il tu tak ada telah, jadi dia mudhari'. Fi'il mudhari', tanda ganti nama diri dia dekat situ ialah huruf ya. Ya kat situ tanda ganti nama diri dia. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Terjemahannya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka bahawa ia baik bagi mereka. Sebenarnya ia adalah buruk bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala kata, janganlah orang yang bakhil sangka bahawa bakhil tu baik, sedangkan sebenarnya bakhil itu adalah buruk bagi mereka. Baik, kita nak fokus dalam ayat ini pada ganti nama diri dia. Baik, kat sini ada perkataan huwa. Baik, huwa terjemahannya dia. Baik, huwa ni ialah ganti nama diri tak melekat. Orang Arab panggil dhamir munfasil. Dhamir munfasil ni dia digunakan kalau dia duduk dekat depan ayat, depan rangkap. Baik, ayat ni panjang Ayat ni panjang, jadi dia ada rangkap-rangkapnya. Baik, huwa ni ialah satu potongan ayat. Okay, huwa kat sini ialah satu potongan ayat. Huwa ni dia duduk dekat depan. Baik, huwa ni ganti nama diri tak melekat. Ganti nama diri tak melekat hanya boleh digunakan kalau jadi subjek. Baik, kat sini huwa ni memang subjek lah. Huwa terjemahannya dia. Ia baik bagi mereka. Ia baik bagi mereka. Ia kat situ adalah subjek. Ia kat situ subjek. Subjek ni biasanya dekat terjemahan kita boleh tambah perkataan adalah. Baik, kat situ kita boleh terjemahkan ia adalah baik bagi mereka.
ia adalah baik bagi mereka. Ulang lagi sekali, biasanya subjek dekat dalam terjemahannya kita boleh tambah perkataan adalah. Baik, kat sini ada lagi satu huwa. Baik, ini pun satu potongan ayat. Huwa ni dia duduk kat depan ayat. Yang bal ni haraf penyambung cerita. Baik, haraf penyambung cerita. Bal ni haraf penyambung cerita, lebih kurang macam wa. Huwa ni ganti nama diri tak melekat. Dia duduk di awal ayat. Dia bukan pelaku, dia subjek. Subjek biasanya dekat terjemahan kita boleh tambah perkataan adalah. Baik, kat sini terjemahannya, ia adalah buruk bagi mereka. Ia adalah buruk bagi mereka. Baik, ia kat sini subjek. Dia dekat sini adalah subjek. Subjek tu macam mana? Subjek ni isim yang duduk dekat awal ayat yang bukan pelaku. Baik, kat sini dia ni subjek, maka digunakan ganti nama diri tak melekat, iaitu huwa. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, terjemahannya, hartanya, harta Abu Lahab. Harta Abu Lahab tidak berguna terhadap dia dan juga apa yang dia telah usahakan. Baik, kat sini ada ganti nama diri dia. Dalam ayat ni ada ganti nama diri dia ataupun nya. Yang pertama, anhu. Baik, anhu terjemahannya terhadapnya. Baik, kat sini nya ni ganti nama diri melekat. Digunakan ganti nama diri melekat kerana dia duduk dekat selepas haraf. Baik, seterusnya perkataan malahu. Malahu terjemahan dia hartanya. Baik, terjemah ayat ni dia terbalik sikit untuk memudahkan orang faham. Terjemahan ayat ni diterbalikkan. Baik, maluhu maksudnya ialah hartanya. Nya kat sini ganti nama diri melekat. Digunakan ganti nama diri melekat sebab dia berada selepas isim. Baik, seterusnya ada satu lagi ganti nama diri dia dekat perkataan kasaba. Baik, kasaba kat situ terjemahannya dia telah usahakan. Apa yang dia telah usahakan tidak berguna pun nanti dekat akhirat nanti. Baik, kat sini dia telah usahakan. Usahakan perbuatan. Dia ni pelaku. Saya ulang, usahakan perbuatan. Dia ni pelaku. Kalau pelaku maka kena tersembunyi. Kalau tersembunyi kena letak tanda. Baik, tanda dia kat situ ialah fi'il madi tu hujungnya baris atas, tak ada tambah apa-apa. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya alihatan. Terjemahannya Tuhan. Baik, kita kembali ke surah Yasin ayat 23 tadi. Tajuk ganti nama diri dia tadi sudah selesai. Kita balik kembali ke surah Yasin. Baik, perkataan yang seterusnya dalam surah Yasin tadi, perkataan yang berikutnya alihatan. Terjemahannya Tuhan. Tuhan ni jamak. Kalau satu Tuhan, satu Tuhan kita selalu sebut ilah. Kita selalu sebut la ilaha illallah. Ilaha maksudnya Tuhan. Kalau alihatan maksudnya Tuhan-Tuhan. Baik, ini adalah kalimat isim. Baik, mana tengok dalam ayat tadi Allah berfirman, a'attakhidhu min dunihi alihah. Baik, alihah tu hujung dia baris atas kan. Perhatikan di hujung alihatan, hujung dia ada tanwin. Tanwin tanda isim. Kemudian tanwin tu baris atas. Mari tengok terjemahan dia. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Baik, kat situ perkataan Tuhan, hujung dia baris atas. Hujungnya baris atas kerana Tuhan dalam ayat ini yang diperlakukan. Tuhan dalam ayat ini yang disembah. Tuhan dalam ayat ni yang disembah. Jadi Tuhan tu yang diperlakukan. Orang Arab panggil maf'ul. Kalau maf'ul, baris hujungnya kena baris atas. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya in. Jika. Ini adalah haraf syarat. Kita selalu sebut insya-Allah, jika Allah kehendaki. Baik, seterusnya yuridni. Yuridni terjemahannya dia kehendaki aku. Dia kehendaki aku. Ada dua patah perkataan ni. Perkataan yang pertama yuridni. Yuridni adalah fi'il mudhari'. Baik,
Ulang kaji sikit. Mudhari' ni ialah perbuatan yang sedang berlaku. Baik, kehendaki ni perbuatan, kat sini tak ada telah, jadi dia sedang berlaku. Fi'il ni perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Ganti nama diri tersembunyi kat sini berfungsi sebagai pelaku. Ganti nama diri kalau jadi pelaku kena tersembunyi. Baik, seterusnya ni dekat ujung tu ganti nama diri melekat. Baik, aku kat situ selepas fi'il. Kalau selepas fi'il, orang Arab kata ganti nama diri. Kalau selepas fi'il, mestilah ganti nama diri melekat. Kat situ sepatutnya nun ya. Dekat situ sepatutnya nun ya. Sepatutnya aku kalau dekat fi'il, kita kena letak nun ya. Contohnya kita baca dalam doa, Rabbi firli warhamni wajburni, ada ya. Warfa'ni warzuqni, kita baca panjang tu sebab ada ya. Sepatutnya ada ya, tapi kat sini telah dibuang ya atas sebab-sebab tertentu. Baik, tengok ya dekat depan ni. Ya dekat depan ni ialah tanda fi'il mudhari' dan juga tanda ganti nama diri dia. Tadi saya dah sebutkan bahawa kalau ganti nama diri pelaku, baik, kehendaki ni perbuatan, dia ni pelaku. Kalau pelaku kena tersembunyi, kalau tersembunyi kena letak tanda. Tandanya ialah huruf ya. Baik, seterusnya Ar-Rahman, terjemahannya yang Maha Penyayang. Baik, ini adalah kalimat isim. Dalam ayat tadi Allah berfirman, yuridani rahmanu bidurrin. Baik, perhatikan perkataan Rahman. Perhatikan hujung dia. Hujung dia baris atas kan? Kenapa hujungnya baris atas? Baik, mari kita tengok terjemahan ayat tadi. Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku. Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku. Baik, kat sini Allah yang Maha Pemurah menghendaki. Allah kat sini, kenapakah dia berbaris depan? Baik, dia berbaris depan kat sini kerana dia pelaku. Ar-Rahman kat sini dia adalah pelaku. Baik, tadi perkataan yurid tadi terjemahannya dia menghendaki. Ada ganti nama diri dia. Ada ganti nama diri dia dekat dalam perkataan yurid. Dia kat situ ialah Ar-Rahman ni. Dia dalam fi'il mudhari' tadi merujuk kepada Ar-Rahman. Rahman kat sini ialah pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab. Pelaku dalam bahasa Arab, kalau ganti nama diri kena tersembunyi. Ulang lagi sekali, pelaku kalau ganti nama diri kena tersembunyi dalam fi'il. Kalau pelaku tu bukan ganti nama diri, pelaku tu disebut dengan jelas siapa namanya. Kalau namanya Ali, Ali tu kena baris depan. Kalau si pelaku tu namanya Muhammad ada dalam ayat, maka Muhammad tu kena baris depan. Baik, kat sini pelakunya yang menghendaki kat sini Ar-Rahman. Ar-Rahman ni pelaku. Pelaku kat sini kena letak baris depan. Baik, mari ulang kaji sikit. Kalau ayat tu ayat fi'il. Ayat fi'il ni ayat perbuatan. Mesti ada pelaku. Pelakunya boleh ada dalam dua bentuk. Yang pertama tersembunyi, ganti nama diri tersembunyi. Yang kedua jelas. Maksud jelas ialah disebut nama si pelaku tu. Nama si pelaku tu disebut dalam ayat. Kalau nama si pelaku tu Rashid disebut dalam ayat, maka Rashid tu kena baris depan. Baik, kalau tak disebut dengan jelas, maka si pelakunya ialah ganti nama diri tersembunyi dekat dalam fi'il ni. Baik, mudah-mudahan jelas. Nanti kita ulang kaji balik lah lain kali tajuk fi'il dan fa'il ni, tajuk perbuatan dan pelaku. Baik, seterusnya kita pindah ke kalimat yang seterusnya, bidurrin. Terjemahannya dengan mudarat. Bidurrin terjemahannya dengan mudarat. Ada dua patah perkataan. Yang pertama bi dengan itu haraf jar, kemudian mudarat tu isim. Baik, isim kalau selepas haraf jar, maka ujung dia mesti berbaris bawah. Mesti baris bawah. Kalau tak ada bi tu, perkataan durrin ni kena baca baris lain. Contohnya kita selalu baca dalam nasyid, darrau wala naf'au wala mauta. Biasa dengar kan? Saya ulang lagi sekali lagunya. Darrau wala naf'au wala mauta
wala hayatan wala nusyura. Baik, dalam lagu tu kita baca Dorra baris atas. Kat sini kita baca Durrin baris bawah. Baik, yang ni baris bawah sebab selepas haraf jar. Seterusnya perkataan yang berikutnya la. Terjemahannya tidak. Ini adalah haraf nafi. Kita selalu baca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya tughni. Terjemahannya dia berguna aku. Dia berguna aku. Kita sangka ini satu patah perkataan ni. Mengikut sangkaan kita ada satu patah perkataan di situ, tapi sebenarnya ada dua. Yang pertama tughni. Kemudian dekat hujung dia tu, dekat ujung dia sepatutnya dekat ujung dia tu ada nunia lagi tu. Sepatutnya lah. Tapi kat situ telah dibuang dunia atas sebab yang tertentu. Baik, tengok perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, dia berguna. Ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Dia kat sini sepatutnya huruf ya, ya. Tapi orang Arab kata dia, kalau huruf ya, dia tu lelaki. Kalau dia perempuan, kita kena letak huruf ta. Baik, kat sini dia ni merujuk kepada syafaat. Dia kat sini merujuk kepada syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab ada ta. Kalau ada ta, dia perempuan. Jadi fi'il mudhari'nya pun kena perempuan juga, maka kena letak ta. Baik, ulang lagi sekali. Tadi kita dah sebutkan bahawa kalau dia dekat fi'il mudhari' sepatutnya ya. Tapi orang Arab kata huruf ya tu dia lelaki. Kalau dia perempuan, kita kena letak huruf ta. Kat sini dia ni merujuk kepada syafaat. Syafaat ni perempuan. Jadi fi'il mudhari'nya pun kena perempuan. Jadi kena letak ta. Baik, kemudian dekat ujung tu sepatutnya ada nunia. Nunia tu aku. Aku kat situ ganti nama diri melekat. Orang Arab kata kalau ganti nama diri jadi pelaku, kena tersembunyi, kena letak tanda. Tanda kat sini, dia kat sini tersembunyi ya. Sebab pelaku. Lalu diletaklah tanda dia huruf ta. Yang aku dekat ujung ni, nunia ni ganti nama dia melekat. Sepatutnya ada nunia tu, tapi dibuang nunia.